Merdeka! 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 Istilah kata istri aneh lebih manis. Aneh habis gindahan cukit bapriu paling tampan. Kalau ditembak gak mempan wajar kalau Kau bilang cinta padaku. Ini saya akan menceritakan tentang biodata Tunku Abdul Rahman. Diberi adalah Tunku Abdul Rahman, putera Al-Hajj Ibnu Al-Mahrum Sultan Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Istana Tiga Tingkat Al-Usta, Istana Pagoda. Yang beliau ambil pada tahun 1911 di Maktab Sultan Abdul Hamid Al-Usta dan pada tahun 1916 pula di Penang Free School. Pada tahun 1926 lulus SBA dari University Cambridge dan dah sekali pada tahun 1945 lulus LLB dari Inner Temple London. Beliau pada tahun 1946 sebelum lulus LLB, beliau bertugas dengan Kerajaan Kedah sebagai Pegawai Daerah Langkawi, Kulim dan Sungai Petani. Beliau dilantik sebagai penolong pendakwa raya KL dan Presiden Mahkamah Selangor. Pada tahun 1951 pula, beliau dilantik sebagai Presiden UMNO dan bergiat separuh masa untuk UMNO. Pada tahun 1996, beliau mengikuti rombongan Merdeka ke London dan pada tahun 1997 negara Malaysia merdeka dan beliau menjadi Perdana Menteri pertama di Malaysia. Pada tahun 1992, beliau mengikuti rombongan ke London dan pada tahun 1963 gagasan Malaysia. Dan akhir sekali, pada tahun 1970, beliau bersara daripada politik. Pada 6 Disember 1990, beliau kembali ke Rahmatullah. Seluruh negara berkabung atas pemergian beliau dan seluruh dunia mengucapkan takziah kepada beliau. Belum dimandikan di makam Istana Raja Langgar. Hari ini saya akan memperkenalkan konsep dan teori kepimpinan gabungan antara politik. Tunku Abdul Rahman mengetahui perpaduan kaum. Beliau membentuk sebuah pertubuhan yang boleh menggabung pelbagai kaum bertujuan dapat bekerjasama dalam menuntut kemerdekaan. Kesedaran dan kepentingan bekerjasama dalam politik antara kaum telah berusaha menubuhkan gabungan parti politik berbagai kaum iaitu Parti Perikatan yang ditubuhkan pada tahun 1949. Seterusnya, semasa Tunku Abdul Rahman memegang jawatan sebagai Presiden UMNO, beliau mewujudkan kerjasama dengan MCA dan MCI kerana percaya hanya melalui perpaduan kaum, kemerdekaan negara dapat dicapai. Selain itu, beliau mewujudkan parti gabungan iaitu Parti Perikatan yang menggunakan lambang kapal layar pada masa itu telah berjaya menyatukan kaum-kaum utama di negara iaitu Melayu, India, China. Yang terakhir, Parti Perikatan ini kemudian bertukar kepada Barisan Nasional iaitu BN yang merupakan sebuah gabungan parti politik yang menjalankan pemerintahan demokrasi sehingga hari ini. Saya akan menceritakan tentang corak kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Yang pertama, beliau mempunyai ketabahan dan keberanian yang sangat tinggi. Contohnya, beliau berani berjuang untuk menjajah negara daripada penjajahan. Kedua, visi yang jelas. Tunku Abdul Rahman mempunyai visi yang jelas untuk sebuah negara. Beliau mengimpikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai agama dan hidup harmoni. Corak ketiga dalam kepimpinan Tunku Abdul Rahman ialah keadilan dan kesamarataan. Tunku Abdul Rahman mengamalkan prinsip keadilan dan kesamarataan dalam pemerintahannya. Beliau merupakan seorang yang mengamalkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia dalam membuat suatu keputusan tanpa mengira etnik belakang seperti bangsa dan kaum. Corak yang keempat dalam kepimpinan Tunku Abdul Rahman ialah kehormatan dan integriti. Kehormatan dan integriti sangat ditekankan oleh Tunku Abdul Rahman dalam pemerintahannya. Beliau merupakan seorang yang jujur dalam melaksanakan kerjanya serta berintegriti dalam menjaga maruah diri dan maruah negara. Kecekapan dan kemahiran Tunku Abdul Rahman.
Yang pertama, Tunku Abdul Rahman merupakan seorang yang tegas dalam memprotes dasar pilihan warna kulit sebagai syarat utama dalam pengambilan pelajar. Beliau diterima masuk ke kolej berkenaan dan dasar yang selama ini menjadi penghalang kepada pemohon kulit berwarna dari Asia dan Afrika tidak lagi diamalkan. Kedua, Tunku Abdul Rahman mempunyai kecekapan dalam menyusun pentadbiran yang stabil dengan menarik penyertaan berbagai kaum dengan kabinet kerajaan persekutuan. Pentadbiran Tunku Abdul Rahman diperkuatkan lagi oleh 3 tokoh politik terkemuka tanah air. Yang pertama iaitu Tun Abdul Razak yang dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan yang kedua ialah Tun Dr. Ismail yang dilantik selaku Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan yang ketiga ialah Tan Siew Swin yang dilantik juga sebagai Menteri Kewangan. Dan yang ketiga, pada tahun 1961, Tunku Abdul Rahman merupakan salah seorang pengasas Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, itu yang dikenali sebagai ASEAN. ASEAN ini ditubuhkan untuk mengadakan rundingan dengan British untuk menubuhkan Malaysia. Dan yang keempat, Tunku Abdul Rahman juga berkemahiran dalam bidang sukan. Beliau telah memperkenalkan pertandingan bola sepak Piala Merdeka pada tahun 1997 dan menjadi Presiden FM yang pertama. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pentadbiran, polisi dan organisasi. Tunku mengamalkan sistem perundangan ketika negara baru mencapai kemerdekaan. Tunku berperanan besar dalam menyusun perlembagaan dan sistem perundangan. Cabaran besar yang dihadapi oleh tanah Melayu ialah membentuk sebuah pihak, khususnya golongan raja dan ahli politik. Yang kedua, polisi dalam menerima sikap terbuka kritikan sepanjang tempoh memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tunku sering dikritik kerana watak dan tindakan beliau yang tidak serius. Yang ketiga, organisasi dalam memelihara hubungan baik antara kaum. Beliau menekankan kepada sikap toleransi antara kaum serta mendidik masyarakat supaya tidak membangkitkan perkara yang boleh menjadi isu-isu sensitif. Yang keempat, Tunku bertanggungjawab mengawal unsur-unsur yang boleh memecah belahkan hubungan antara kaum. Justru, selepas merdeka dasar anti-komunis diteruskan oleh kerajaan, kerana ancaman komunis adalah antara punca kepada perbalahan kaum. Peranan dalam pembangunan sumber manusia. Tunku berperanan dalam membantu pengembangan agama Islam di Malaysia. Beliau telah mengasaskan pertandingan membaca Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun 1960 dan peringkat antarabangsa pada tahun 1961 dan telah menjadi tradisi sehingga kini. Tunku yang amat mempentingkan kebajikan manusia telah memberi keizinan Perkim Kedah Darul Aman menggunakan tanah kepunyaannya seluas 2 hektar di kawasan Perbandaran Kota Setah, Lorong Seri, Dergah Al-Star Kedah untuk dibina rumah anak-anak yatim dan orang-orang tua miskin. Tunku selaku pemimpin yang mewakili kepentingan orang Melayu tidak sesekali menepikan kaum lain. Jelas perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini didasari oleh Perlembagaan Tanah Melayu dan ia harus difahami oleh semua rakyat Malaysia. Sifat saling faham memahami amat penting dan ditekankan oleh Tunku agar rakyat dapat hidup dalam suasana muhibah serta harmoni.